Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai. Selamat sejahtera dan selamat semuanya pagi, petang, siang, malam dan selamat lah. Okey. Alhamdulillah sekarang ni kita berada pada episod yang ke-42. Okey, 41 lajunya 41. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi izin oleh Allah untuk bersama-sama menonton, mendengar dan merakam. Akulah merakamnya video untuk DIPP series ni. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi izin kepada kita. Okey, aku tak nak cakap panjang, aku tak nak intro panjang-panjang, nanti panjang pula video ni. Okey. Untuk episod yang ke-41 ni sebenarnya special sikit. Aku tak nak cerita lagi, tapi macam tu lah, aku pun fikir-fikir nak ambil tajuk yang mana. So aku rasa tajuk ni lah yang mungkin boleh aku ceritakan untuk hari ini. Okey, tajuk dia ialah tajuk untuk episod 41 ialah selalu hantar Amir balik tahfiz. Tahfiz dia lah, sebab ustaz tak mari ambil, ataupun ustaz tak sibuk. Masa 2015 dan sepanjang tempoh aku sekolah di ITP, Amir ni dia berada di tahfiz lah, tahfiz ustaz tak kita orang panggil. Amir 5 tahun berada kat sana, start daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Dan sejujurnya masa 1 sampai 4 tu aku tak kenal pun Ustaz Star. Aku kenal nama je. Memang tak kenal pun bagaimana tuannya, bagaimana perangai ustaznya. Hanya aku tahu ustaz dia agak garang juga dan tegas. Dan aku memang tak kenal. Tapi nak dijadikan cerita, semasa tingkatan 5, budak tahfiz yang ada dalam kelas aku hanya Amir seorang. Hanya Amir seorang je. Maksudnya dalam tahfiz Ustaz Star, pelajar tingkatan 5 hanya Amir lah, iaitu kelasmate aku. Dan aku ni baik dengan Amir masa tingkatan 5, dan sekarang pun Alhamdulillah kita orang masih lagi berkawan. Masa tingkatan 5, firstly memanglah tak ada kelas tambahan lagi, dan ada kelas tambahan. Ustaz Tan ni dia biasanya dia ambil lewat. Aku memang perhati pelajar-pelajar tahfiz dia memang akan balik lewat lah. Kalau sekolah habis pukul 2, dia ambil pukul 3. Mungkin dia sibuk lah, dia sebab dia pun ada anak bini juga, nak kena memasak juga. Dia tak pakai orang kata chef untuk masak, dia masak sendiri. So mungkin dia uruskan benda tersebut dulu, and then barulah boleh ambil student. Semasa tingkatan 5 ni Amir seorang je budak tahfiz kat sekolah dia. Dan Ustaz Tan ni memang orang kata dia orang kata dia dengar, kalau bukan budak tahfiz tu dia kurang kenal lah. Mungkin kalau tegur dia tu dia okey je, tapi dia kurang kenal. Wallahu alam, aku ni mungkin takdir lah, mungkin macam tu lah kot. Masa tingkatan 5, Amir kan ada kelas tambahan. Student lain tak ada tambahan. So bila student lain tak ada tambahan, ustaz ambil student lain, student 4, tingkatan 4 sampailah ke sekolah rendah, ustaz ambil. So tinggallah Amir seorang. So bila Amir balik, Amir habis kelas tambahan, ustaz dia nak kena ambil balik. Masa tu lah dia jadi masalah sikit. Sebabnya mungkin ustaz tak sempat ke, ataupun sibuk jadi lewat sikit lah. So selalunya bila ustaz sampai lewat ni, akulah yang teman kami. Biasanya aku yang teman kami sampai ustaz dia datang. Start awal tahun sampailah akhir tahun, memang aku yang temankan Amir sehinggalah ustaz dia mari ambil. Sebelum tingkatan 5 dia ada 2 round. Sebab sebelum ni tingkatan 5 pun ada ramai. So memang tak jadi masalah lah ustaz nak mari ambil berulang kali.
biasanya ustaz buat 2 trip. Dia dengan van. Trip pertama tu budak yang tak ada tambahan, dan trip kedua ya budak yang ada kelas tambahan. Dan masa tingkatan 5 pun lebih kurang macam tu lah. Tetapi gap time antara aku student tingkatan 5 Amir dengan junior-junior ni lah sikit masa tu. So tak boleh balik sekali lah. Satu hari sampaikan mungkin pertengahan tahun kot. Masa awal-awal tahun tu aku tunggu Amir, memang jumpa lah ustaz. Masa tu tak bercakap lagi, just senyum macam tu lah. Lepas tu awal-awal tahun, lepas tu kat bulan 3, bulan 4 tu adalah bertegur sepatah dua. Masuk je bulan 5 dah memang bercakap lah dengan ustaz sekian dengan ustaz Ta tu. And then satu hari tu Amir bagi tahu. Aku pun terkejut. Amir bagi tahu, "Yi, aku balik dengan mu hari ni." Aku terkejut. "Aku balik dengan mu hari ni?" Berapa orang kata? Ustaz kata dia tak ada nak ambil aku pasal aku sorang dia suruh munggi atas. Ya Allah kau. Aku tak percaya lah, sebab pada pengetahuan aku ustaz tak pernah lagi buat macam tu. So aku rasa biar betul meh. Lah. So tak apalah, aku boleh lagi atas muka tafi dia pun tengah jalan aku nak balik juga. So aku boleh lagi atas Amir. Aku pun pergi hantar Amir. Start daripada tu lah. Tu first time. Lepas tu lepas pada tu adalah beberapa kali, memang bukan beberapa kali tapi memang banyak kali lah aku yang pergi hantar Amir ke tahfiz dia. Memang ustaz dia suruh aku pergi hantar lah. Kalau dia tak sempat ambil, aku pergi hantar. Memang banyak kali, dan start disebabkan perkara demikian lah aku jadi mesra dengan ustaz Ta. Walaupun aku ni bukan budak tahfiz, tapi aku mesra dengan ustaz Ta. Memang dah macam budak tahfiz jugalah. Memang mesra lah. Ustaz pun rapat dengan aku. Jarang lah macam tu. Ada tapi jarang. Dan ustaz Ta pun dia kata dia percayalah dengan aku. Mungkin macam tu lah. And then sampailah ke akhir tahun. Ustaz Ta aku kalau jumpa pun memang mesra lah. Sekarang ni pun aku tahun lepas aku terjumpa ustaz sedang tunggu student dia nak collect student dia lah untuk bawa balik ke tahfiz. Aku pun pergilah sembang dengan ustaz. Sekian. Dia beli van baru. Aku pun tanyalah sekian. Lepas tu ustaz pun tanya aku, "Mari kita pergi jalan tahfiz atau minum airnya." Aku seorang segan lah, tak biasa. Kalau Amir ada okey lah juga. Kata tak apalah ustaz, mula-mula pasal hari ni ada nak pergi live pula lepas ni. So tak pergilah hari tu pelawaan ustaz. Memang aku nak pergi juga. Tapi tunggu masa yang sesuai, tunggu turn. Aku nak pergi dengan Amir kalau boleh. Taklah kekot sikit, taklah segan sikit. Lebih kurang macam tu lah. Itulah sebesikit ringkasan cerita tentang kisah aku pergi hantar Amir balik ke tahfiz. Dan sebagai kesimpulannya, kita untuk dapatkan kepercayaan daripada orang ni, kita jangan tipu orang tu. Jangan buat orang tu rasa tertipu. Sebab bila orang rasa tertipu, orang akan mula tak percaya kepada kita. Sekali je orang tak percaya kepada kita, selamanya dia akan susah lah untuk percaya balik kat kita. So bila orang percaya tu, kita jangan menipu walaupun sekali. Jangan orang kata jangan menghampakan mereka yang percayakan kepada kita. Itulah sebagai kesimpulannya. Bila kita dapat kepercayaan daripada orang, kita jaga betul-betul. Sebab benda tu lebih mahal daripada emas. Emas kita boleh dapatkan balik, tapi benda tu sukar untuk dapatkan balik. Itulah sebagai kesimpulannya. Dan terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.